إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبر بالكتاب بصري وأتلق به لساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kita pada hari ini. Wah, belakang sikit, tak nampak kepala. Kitab Kifayatul Muhtadi, syarah kitab Sulam Mubtadi. Seperti biasa, kita berhenti dekat mana kita berhenti? Kita berhenti dekat masalah haid, nifas, istihadah, tapi kita baca secara laju. Dan kitab kita pun memang simple aja. Tak simple aja, tak masuk dalam pun. Jadi kita itulah, siapa yang nak detail dalam bab ni, silakan masuk ke kuliah Muslimat, kitab Sabilal Muhtadin. Muka surat 89, Rumi Jawi 70 ataupun 71. Dan wajib meninggalkan sama ada fardunya atau sunatnya, kan? 71. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulum fid darin. Amin ya rabbal alamin. Dan wajib meninggalkan sembahyangnya. Dan wajib meninggalkan sembahyangnya sama ada fardunya atau sunatnya. Wajib tinggal sembahyang, fardu atau sunat. Ni bila? Ni cerita apa ni? Kita cerita berkaitan dengan haid, nifas. Haid dan nifas, darah haid dan darah nifas. Jadi dan wajib meninggalkan sembahyangnya. Orang yang tu orang yang keluar haid atau nifas. Sambung yang lepas. Dan wajib meninggalkan sembahyangnya sama ada fardunya atau sunatnya. Tak boleh sembahyang sunat, tak boleh sembahyang fardu apabila haid ataupun nifas. Atau sujud tilawah, kalau bahasa kitab lain panggil. Dan pada makna sembahyang, boleh juga pada makna sembahyang. Maksud pada makna sembahyang tu macam sembahyang tapi tak sembahyang, tapi makna sembahyang. Apa dia? Dua je, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud tilawah baca ayat-ayat sajadah, sujud tilawah. Sujud syukur dapat terima nikmat apa-apa yang besar ataupun terhindar daripada bala yang besar, maka sunat sujud daripada sujud syukur. Tak boleh juga haram. Dan wajib meninggalkan dengan maksud haram. Haram sembahyang, haram sembahyang sunat ataupun fardu, haram sujud tilawah, haram sujud syukur, dan wajib meninggalkan puasa. Bahasa lain pun haram puasa, samalah. Sama ada fardunya puasa atau sunatnya sunat puasa, atau puasa sunat dan puasa fardu. Semua haram. Okey? Jadi bila haram maknanya bila perkara tu wajib tinggal ataupun haram buat, sama kan? Boleh tak? Wajib tinggal, haram buat tu samalah. Wajib tinggalkan. Okey. Haram buat sama. Okey. Jadi bila wajib tinggal ataupun haram buat, maknanya dia pun tak buat. Bila dia tak buat, maksudnya dia telah melakukan sesuatu yang wajib. Dia telah melakukan sesuatu wajib walaupun faham tak?
Saya nak bagi tahu yang tu. Itu yang nak kena cari ayat ni. Jadi dia kata wajib meninggalkan sembahyang. Jadi bila dia tinggal, dia telah melakukan sesuatu yang wajib. Jika dia buat, dia dah lawan tu. Dia melakukan sesuatu yang haram, melawan pada wajib tadi. Jadi wajib meninggalkan sembahyang, fardu, sembahyang sunat, sujud syukur, sujud tilawah, puasa wajib tinggal, puasa sunat, puasa fardu wajib tinggal. Dia pun tak puasa, dia pun tak sembahyang, dia telah melakukan sesuatu yang wajib. Bila melakukan sesuatu yang wajib, dapat apa? Dapat pahala. Jadi orang perempuan tinggal sembahyang ketika haid nifas, dapat pahala. Ketika tinggal puasa, bulan Ramadan tinggal puasa, dapat pahala. Tinggal baca Quran, dapat pahala. Semua tinggal. Kan, yang wajib dapat pahala direct. Yang wajib maksudnya puasa wajib, solat wajib, dapat pahala terus. Maksud terus dapat. Okay? Tapi kalau yang sunat, kita tak dapat terus. Macam saya sunat macam mana? Zikir, bukan zikir, baca Quran sunat. Dan ketika haid nifas haram, dia pun tak baca. Tapi dia tu sunat, dia pun tak baca Quran, dapat pahala? Tak. Tapi yang wajib dapat terus. Solat fardu, puasa fardu, settle, dapat terus pahala. Tak payah nak sembang apa. Kenapa kenapa tak sembahyang? Haid, tu dapat pahala dah. Pahala tak sembahyang fardu, pahala meninggalkan sembahyang fardu, tu dapat dah. Puasa kalau bulan Ramadan, terus dapat dah. Tapi sunat tak? Kalau sunat dapat, syok lah. Benda apa yang sunat, yang ketika haid nifas tak boleh buat? Macam-macam. Baca Quran, dapat pahala 24 jam baca Quran sebab dia tak baca Quran sebab haid. Oh, tak. Jadi yang sunat macam mana? Yang sunat bila dia nak buat, tiba-tiba dia nak buat, tiba-tiba dia tak boleh buat. Nak baca Quran lah. Teringin nak baca Quran, tapi tak boleh haid, baru dapat pahala. Tapi sembahyang fardu, puasa fardu tak payah, terus dapat. Kena terasa nak puasa, ya Allah, puasa sunat. Terasa nak puasa, tapi haid nifas tak boleh puasa, dapat pahala. Kalau macam tu, kalau tanpa niat macam tu, sedap lah. Asal haid je, terus dapat puasa sunat. Sunat pula, sunat Isnin, Khamis, puasa tu, puasa ni, sunat, semua terus dapat. Sebab tak buat. Bukan. Bila dia teringin, terdetik nak buat, tapi tak boleh. Baru dapat pahala. Macam arak haram, betul. Tapi kalau arak ada atas meja, apa hukum ni? Kelakar sikit soalannya. Apa hukum arak di atas meja? Tak ada hukum. Tak ada hukum. Habis tu minum haram. Dia tak minum, dapat pahala. Amboi, sedap lah letak arak kat rumah hari-hari. Hari-hari dapat pahala tak minum. Tak dapat. Sebab arak tak ada hukum. Arak mana ada hukum? Hukum bila nak minum, baru hukum minum apa. Jadi arak mana ada hukum? Jadi bila dapat pahala? Macam best jangan arak. Allah. Hukum syarak, Nabi melarang tak minum. Baru dapat pahala. Kalau arak duduk atas meja, sengih aja, dapat pahala apa bendanya? Arak-arak. Biarlah dia kat situ. Tak ada apa, tak ada hukum. Jadi samalah juga tak baca Quran ketika haid, tak ada hukum. Tapi nak baca, tapi teringin nak baca, tak boleh. Patuh pada Allah dan Rasul, baru dapat pahala. Jadi orang yang sentiasa sembahyang sunat, ini sunat wajib tak payah, wajib terus dapat. Sentiasa puasa sunat, sentiasa baca Quran, agak-agak ketika haid dia ada terasa. Rasa lah sebab macam tak sempurna pula hidup hari ni. Sebab tak baca Quran. Sebab tu orang yang sentiasa mengamalkan sesuatu perkara, tiba-tiba tak boleh buat, masyakkah, tak boleh buat atas sebab-sebab tertentu, kan pahala dia dapat berterusan. Biasa kita dengar benda tu kan. Dia biasa buat, tiba-tiba tak boleh buat sebab tertentu, kan dia dapat pahala juga walaupun dia tak buat. Itulah. Kat situlah dia punya point. Dia biasa baca Quran, tiba-tiba tak boleh baca Quran sebab haid. Ada teringin tak? Mestilah ada teringin orang yang biasa baca Quran. Teringin nak baca, tapi tak boleh baca. Dapat pahala. Macam tu. Jadi kerana itu tak timbul soal dekat Mekah. Orang Mekah, orang perempuan ada satu penyakit. Penyakit kalau pergi Mekah nak makan ubat tak nak keluar haid. Sebab rugi. Tak faham lah tu. Tak faham hukum syarak. Boleh. Makan ubat, kalau dengan sebab dia makan tak keluar 2 bulan haid. Boleh. Boleh tu maksud kalau dia ibadah semua sah. Okey je. Tetapi dia akan jadi penyakit lepas tu. Dia akan, lepas daripada dia balik ke Malaysia, haidnya akan huru-hara. Keluar 30 hari, 40 hari tak berhenti. Sebab dah sekat alirannya, makan ubat tu. Boleh ke? Boleh. Tak keluar ibadah. Sah. Habis rugi kat Mekah. Nampak? Dia kata, rugi kat Mekah. Dah lah Mekah dapat datang
Tak silap-silap semua hidup sekali je. Kan? Semua hidup sekali je boleh pergi. Duit pun tak ada. Ni dapat pergi buat haji apa. Tiba-tiba perempuan nak tiba-tiba terpaksa lalu haid 6 hari, 7 hari. Kan rugi. Jadi macam mana? Cari ubat makan. Tak apa, memang tak ada masalah. Tapi sebenarnya kalau dia duduk saja boleh relax je tengok TV dekat hotel Cita Arab. Tak faham pun tengok ajalah. Boleh pergi keluar tengok ajwa ke apa ke. Sebab apa? Tak boleh pergi masuk Masjidil Haram. Tak boleh ibadah. Kenapa tak boleh ibadah? Nak ke tak nak? Tak payah sembang. Orang semua pergi Mekah, yang tak nak pun jadi nak. Dapat pahala tring dapat pahala dengan tak semayang tadi. Free. Dah boleh tengok TV, boleh buat macam-macam. Tak tambah lagi, boleh zikir yang boleh ketika haid. Tambah lagi. Tapi mereka nak juga makan ubat. Boleh. Tak faham hukum. Tak faham hukum fiqh. Jadi maknanya yang dulu nak ni nak apa? Kat situ ulama, kalau ulama tasawuf dia bahas ini yang pergi Mekah ni nafsu ke nak apa ni? Nafsu lah tu. Sampai kena tahan haid ni. Nafsu nak biar banyak ibadah baru dapat banyak pahala. Dia macam tu. Nafsu dah kat situ masuk. Kata nak berzikir lillahi ta'ala. Bukan ke tinggal baca Quran, tinggal sembahyang lillahi ta'ala juga ketika haid. Kenapa nak ambil yang lillahi ta'ala yang itu? Yang itu mana? Yang makan ubat, sekat, lepas tu ibadah. Sembahyang banyak-banyak. Kenapa nak ambil lillahi ta'ala yang itu? Kenapa tak nak ambil lillahi ta'ala yang haid tak sembahyang? Malah itu lebih sesuai dengan nafsu dia yang memang malah dah. Faham hukum fiqh? Dia lagi biar, relax aja. Malah dia boleh mendatangkan kemudaratan lagi bila balik nanti. Biasa orang datang jumpa, balik Mekah mesti datang jumpa. Duduk apa? Beringuh. Biasa dia balik kan beringuh kan. Dia punya pertukaran tu. Sok-sek. Ustaz, dah keluar dah. 20 hari tak berhenti-henti. Baru balik Mekah kan. Kat Mekah buat apa? Makan ubat. Sebab sayang. Dia ganggu dia punya aliran tu. Dia tersekat betul. Bila dia keluar sekali, tak berhenti 100 hari. Lama kalau dia makan ubat, kadang-kadang 40 hari duduk, 40-50 hari dia duduk tu, 2 kali haid tu. Dia makan 2 kali. Sekali ni dia makan sekali lagi. Oh, yang itu keluar 100 hari tak berhenti. Balik nanti. Masa tu okey lah. Tapi tak apalah, sanggup. Kerana apa? Nak ibadah punya pasal. Sakit pun sakit lah. Sekali seumur hidup, rugi. Boleh. Sah. Tapi tak pandai. Allah dah bagi subsidi, tak nak ambil. Dah bagi BRIM, tak nak ambil. BRIM lagi. Saya selalu sebut BRIM. Sebab saya dulu dapat BRIM. Yang ni tak dapat. Jadi tak kerti nama apa? Basah kering tak kisah. Rugi lah. Dah ada subsidi. Dah ada rukhsah tak ambil. Allah, ruginya. Pahala dapat percuma pula tu. Pahala free tanpa buat. Tapi dengan niat lillahi ta'ala, niat kenapa tak sembahyang? Memanglah lillahi ta'ala tak sembahyang. Mana ada sebab apa? Sebab Allah tak bagi kan? Lillahi ta'ala lah tu. Kayanya kerajaan Allah. Kan? Tak buat pun dapat pahala. Tak buat pun. Itulah kerajaan Allah. Tapi ada juga dalam mazhab Syafi'i, bagi lelaki ada tak? Yang tak buat juga dapat pahala. Tak buat dapat pahala. Ada lah beberapa perkara. Ada. Bagi lelaki pun ada. Ketika semayang pun ada. Bahabat semayang. Yang tak buat dapat pahala. Tak baca dapat pahala. Diam dapat pahala dalam semayang. Ada 6 tempat. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam, dapat pahala. Ada tak? Maksudnya lepas Allahu Akbar takbiratul ihram, diam 2 saat, dapat pahala. Dia boleh je Allahu Akbar kabira, boleh je. Tapi Allahu Akbar kabira, tu 2 saat dia tu dapat pahala. Ada juga. Lepas tu habis doa iftitah, lepas tu nak baca auzubillah kan, habis doa iftitah, wa ana minal muslimin kan, wa ana minal muslimin, boleh je wa ana minal muslimin auzubillah, boleh je. Tapi wa ana minal muslimin, diam, tak, jangan buat apa-apa, auzubillah 2 saat dapat pahala. Ada jugalah orang lelaki, orang perempuan pun ada juga, tak semayang dapat pahala kan? Tak buat apa-apa dapat pahala. Kita pun ada juga orang lelaki. Lepas tu isti'azah, auzubillahi minasyaitanir rajim. Lepas tu diam juga, diam. Okey, dapat pahala. Dia ada juga. Apa? Sebelum nak bismillah. Betul, bismillahirrahmanirrahim, tak ada diam lah. Sampai waladdallin, diam. 2 saat dapat pahala. Amin. Diam lagi. 2 saat. Bismillah baca surah, dapat pahala lagi. Kemudian habis baca surah, diam. Baru Allah Akbar, rukuk.
Semua tu diam tu 2 saat. Jadi saya nak beritahu, orang perempuan ada. Tanpa buat apa-apa, dapat pahala. Orang lelaki pun ada. Tapi pendek-pendek macam tadi lah. Diamlah juga tu, tak buat apa-apa. Maka apabila datang haid, masbuk tak ada. Masbuk tak. Malah kalau dia diam, silat-silat dia kena gantilah. Masbuk tak ada. Ini secara umum macam tu je cerita ni. Bukan secara khusus. Maka apabila datang haid, misalan pada siang hari, padahal ia puasa bulan Ramadan, ataupun tak bulan Ramadan pun tak apalah, janji dia puasa, wajib bahawa ia mulahazah, okay? Akan keadaannya. Mulahazah ni rasa boleh, ingat boleh, qasad boleh. Rasa, ingat, qasad semua boleh, bergantung pada keadaan ayat lah. Mulahazah. Yang ini qasad lah kot. Yang ingat pun boleh juga, rasa pun boleh juga, tak kisah. Semua tiga-tiga boleh mulahazah ni. Tiga-tiga boleh. Boleh rasa, boleh ingat, boleh qasad. Qasad tu maksud niat lah. Niat tu niat, tapi kita Melayu punya kata niat lah. Dia ni. Okay? Kalau nak bahasa itu sikit, beriktiqad boleh juga. Tapi bunyi macam tauhid lah pula. Boleh juga. Beriktiqad, berpegang. Sama lah tu. Qasad tu. Okay? Bahawa ia mulahazah akan keadaannya tiada ia puasa dan tiada wajib mengambil makanan. Maknanya, okey, dia puasa. Kita ambil bulan Ramadan. Tiba-tiba datang haid. Wajib dia rasa tak puasa. Tapi dia tak wajib makan. Sebab kan keluar haid kan batal. Okey. Ataupun kalau kita guna ayat lain. Bila dia puasa Ramadan, keluar haid, wajib dia ingat dia tak puasa. Boleh? Boleh juga. Lain pula. Dia puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba keluar haid, wajib dia qasad. Betul lah. Qasad, dia tak puasa. Boleh tak? Kalau tak faham itu, carilah ayat yang faham. Dia tengah puasa, tiba-tiba keluar haid, wajib dia i'tiqad. Boleh juga. Berpegang bahawasanya dia tak puasa. Tak wajib makan, tapi wajib. Ataupun bahasa Melayu apa? Wajib dia kata dia tak puasa. Boleh? Boleh juga kata. Maksudnya kata apa? Kata kat orang? Taklah, dia kata lah. Macam mana nak? Jadi ayat yang paling kampung, paling mudah sekali apa? Berpegang. Sedar. Wajib dia sedar. Boleh tak? Boleh kot. Wajib dia sedar dia dah tak puasa. Ingatlah sebut tadi. Ingat. Tapi yang nak, kalau boleh dapat ayat lagi tepat. Tapi faham maksud dia kan? Dia mesti kata. Kata tu kena macam kat mulut. Dia mesti berpegang. Macam bunyi macam susah sikit nak faham. Wajib dia mesti sedar. Itulah. Tapi sebenarnya kalau ayat-ayat moden ni kata. Kata dengan bukan semestinya kat mulut. Kata. Mesti dia kata tu, mesti dia kata dia tak puasa. Mesti dia, betul lah. Okay, jadi tapi tak wajib makan. Kenapa dia sebut perkara ni? Sebab siapa yang tak rasa macam tadi, tak berpegang macam tadi, berdosa. Betul lah. Biasanya jadi ujung-ujung nak buka puasa. Pukul 7.30 azan. Maksudnya 7.30 maghrib. Dia keluar darah pukul 7.20. Masa ni biasa berlaku. Kalau pukul 10 pagi tak ada rasa, alhamdulillah, makan terus. Dia tak ada rasa tu pukul 10 pagi. Tak timbul soal ni. Pukul 10 pagi puasa, lepas tu keluar haid. Dia tak payah bincang bab rasa. Yang biasa bab rasa ni bincang dekat lagi 10 minit, lagi 5 minit. Tengah nak tuang air tebu ni. Tuang air tebu ni semua letak dah tuang ni, dah bersedia ni. Sambil-sambil goreng ikan. Tiba-tiba keluar darah. Rasa lain macam. Pergi cek keluar darah. Lagi 5 minit nak maghrib. Okey. Kalau nak kira, makan tak? Boleh makan. Sebab batal lah puasa. Dia rasa apa? Masa tu lah. Tu lah cerita tu, rasa apa? Rasa dia sayang kan? Ada tak rasa sayang? Tak tahulah. Tak saya tanya orang perempuan. Rasa sayang. Kenapalah kalau aku tahan sikit? Mana boleh tahan? Contohlah. Kenapalah? Yang tak puas hati tu tak boleh. Tak nak ada yang tak puas hati tu. Bila ada perasaan tu, ulama kata, kalau dia tak buat macam ni, berdosa. Puak. Telan. Kau tidak berdosa. Sebab rasa tu tak boleh. Melawan syariat rasa tu. Macam seolah-olah, kan Nabi katakan dah batal. Kenapa rasa macam nak lawan Nabi? Tak lawan tapi... jadi akhirnya macam mana? Ambil air, gong.
Hilang lah. Tak ada cita rasa dah lah. Waktu tu. Tapi kalau nak goreng ikan kejap, tak nak makan, memang dah batal pun. Takkan nak makan macam tu 5 minit nanti buka sekali lah. Tapi memang tak sah pun. Tak apa, tak wajib makan lah. Tu kata. Tidak wajib mengambil makanan, tak wajib makan. Tapi rasa tu tak boleh ada. Rasa sayang, rasa tak boleh. Kalau rasa tak ada apa-apa pun, memang batal dah. Batal dah. Tak makan pun tak apa. Tak makan pun tak apa. Tadi rasa tu penting. Jadi kena ajar kat orang perempuan lah. Anak-anak apa. Jangan bagi ada rasa. Bila rasa tu seolah-olah tak puas hati dengan syariat. Syariat kata boleh makan dengan masuk batal, dia sayang sebab kena qada nanti. Macam tak puas hati je ni. Sebab tu makan, ambil air, gong. Batal lah. Batal lah pun memang dah batal lah. Dah buang rasa tu. Macam kita bincang bab dulu lama dah. Tahun lepas, 2 tahun lepas kot. Bab istinja dengan batu. Ingat tak? Lama dah bab ni. Dia istinja dengan batu dia sebagai pilihan. Dia panggil istijmar kan. Basuh pakai air boleh, basuh pakai batu pula. Lap pakai tisu, lap pakai batu pun boleh. Bukan dia mandatory, dia pilihan, dia option. Ada air banyak pun boleh pakai. Boleh pakai tisu. Tapi kalau dia try pakai tisu lepas buang air besar, dia rasa macam apa? Tak suci, rasa macam tak sah, rasa macam geli, rasa macam mana? Sedangkan tu syariat. Sepatutnya okey je, aku je nak pakai air. Kalau pakai tisu pun boleh saja je nak pakai air kan afdal. Kalau pakai tisu okey aja, itu baik pakai air. Ini tak, dia ada rasa kat hati dia. Macam kotor, macam pengotor. Nabi buat, kau cakap Nabi pengotor. Itu tak nak tu rasa tu. Akhir sekali nak buat macam mana? Afdal, buang air kecil, buang air besar, tak kisahlah buang air kecil atau buang air besar, jangan basuh. Habis ambil tisu. Ambil batu boleh, tapi kita tak kerti, ambil tisu. Buang dengan syarat-syarat yang kita mengaji panjang lebar. Sebab tu lah, syarat dia 3 kali dan sebagainya. Tu kena mengaji lain tu. Dah lepas dah kan? Ambil lama, pakai, jangan basuh. Lepas tu ambil uduk sembahyang, jangan basuh. Rasa lagi tak? Rasa. Buat lagi esok. Rasa lagi tak? Buang yang besar pula. Buang yang kecil tak jadi. Buang yang besar. Dengan syarat-syarat lah. Dia tak boleh, habis berterabur sampai kena peha-peha. Tak boleh macam-macam lah dia syarat-syarat tu. Tak boleh merecik balik. Syarat tu kena masuk bab lain. Kemudian, buat elok-elok. Lepas tu rasa macam tak cuci kan? Rasa macam, tak apa ambil uduk sembahyang. Cuma kalau boleh jangan jemaah. Takut orang sebelah. Pening. Kan? Cuma sembahyang. Lepas tu, ada rasa lagi? Tak ada rasa. Rasa lagi? Buat lagi esok. Ada rasa? Dah tak ada. Dah biasa dah. Waktu tu afdal pakai air dah. Jangan pakai lap-lap dah. Kenapa? Syariat kata boleh, engkau kata tak boleh. Banyak cantik. Sepatutnya nafsu kita, hati kita kena ikut syariat. Ini hati kita seolah macam nak tolak. Tak tolak seolah-olah. Kerana itulah bila dah batal puasa kerana haid, kerana nifas, kena haid lah. Kerana haid batal puasa, dia rasa sayang macam lawan. Lawan balik, iaitu makan. Bila makan, hilang rasa tu. Jadi itulah sikit. Okay? Dan wajib dia qada puasa yang wajib. Kalau puasa tu puasa wajib qada. Kalau dia bulan Ramadan, wajib qada puasa. Kalau dia qada puasa, kemudian keluar haid, wajib qada yang dia qada. Faham tak? Faham kot? Saja nak belit-belit. Kalau bulan Ramadan dia puasa, nanti dia wajib qada. Bila keluar haid, batal lah maksudnya. Dia wajib qada. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, dia sedang qada puasa, kemudian keluar haid, dia wajib qada yang dia qada. Atau bahasa lain, qada dia tak jadi. Okey. Bersalahan sembahyang tak. Dia kata, maka tiada wajib qada. Tiada wajib ni maksud haram. Bukan tiada wajib ni maksudnya qada pun boleh, tapi tak wajib. Qada pun boleh. Tidak. Maksud tiada wajib ni haram. Maksud tiada wajib ni haram, dia qadakan dia. Malah kata Syekh Ramli, haram tak sah dosa besar. Lagi bertambah. Haram lagi, tak sah lagi dosa besar. Siapa qada juga, terlebih rajin. Qada mana? Qada sembahyang yang dia tinggal ketika haid. Lepas habis haid, mandi, sahaja aku sembahyang maghrib, qada yang ketika haid. Tu haram, dosa besar, tak sah. Kata Syekh Ramli. 3 sekali. Dan wajib meninggalkan membaca Quran. Maksudnya haram lah juga. Dan wajib meninggalkan tu haram baca Quran. Dan jika sikit Quran pun tak boleh. Sikit pun tak boleh. Alif pun tak boleh. Alif pun tak boleh. Alif lam pun tak boleh. Alif lam mim lagi tak boleh. Walaupun 1 huruf pun tak boleh. Tapi alif, kenapa? Tak apa-apa. Panggil orang, tengok minyak jenama alif, tak apa. Baca alif, tak apa. Tapi alif apa ni?
Alif lam mim tu lah. Haram walaupun satu. Walaupun satu huruf. Dan jika sedikit sekalipun. Dan tiada mengapa bagi orang yang berhadas besar. Dan tiada mengapa bagi orang yang berhadas besar bahawa ia melagukan Al-Quran pada hatinya. Memang melagukan. Baca Quran dalam hati memang boleh. Dan menilik pada Al-Quran. Tengok memang boleh. Okay? Dan menggerakkan lidahnya. Memanglah boleh. Dengan bacaan yang perlahan sekira tiada mendengar dirinya. Kan kita sebut rukun qauli, qaul bila sebut baca mesti dengar. Tiba-tiba tak dengar. Baca tak? Tak baca. Jadi dengan bacaan tu dengan maksud tak baca lah. Kalau dengan bacaan, kalau masuk bacaan mesti bunyi baru nama baca. Betul Fatihah kena dengar kat telinga sini sebab kena baca Fatihah. Sebenarnya dia masuk kat sini dengan bacaan dengan maksud dia tak baca ataupun dia baca tapi tak sempurna rukun baca. Apa dia rukun baca? Dengar kat telinga. Jadi sebenarnya tak baca lah. Tak baca lah tu. Dia gerak tapi tak bunyi, tak dengar kat telinga dia. Bukannya maksud dia baca bunyi sebab dia pekat badak dia tak dengar. Tak. Malah dia bisu pun haram baca. Bukan dia bisu, dia pekat pun haram baca. Dengan kuat ketika haid. Tak boleh. Walaupun dia tak dengar. Jadi maksud tak dengar ni maksudnya dia lawan cerita pasal sembahyang cukup syarat-syarat rukun qauli, hendaklah dengar kat telinga sendiri. Jika tak dengar tak sah sembahyang. Kenapa tak sah sembahyang? Sebab bacaan mesti dengar. Jadi bacaan yang tak sah tadi tu boleh baca. Sebenarnya baca ke tak? Tak baca. Kalau baca kan sah. Dia ulang-ulang macam tu. Menggerakkan lidahnya dengan bacaan perlahan sekira tiada mendengar dirinya. Maksudnya macam orang hafal Quran kan, macam tu boleh. Dan wajib meninggalkan berhenti di dalam masjid. Maksudnya tak boleh berhenti. Wajib meninggalkan berhenti dalam masjid. Maksudnya haram berhenti dalam masjid. Berhenti sama ada buminya atau jidarnya. Sama ada janji masjid lah. Sama ada tanah, ruang lega, apa sajalah, bangunan, tepi tu. Janji namanya masjid. Tempat yang boleh tahiyatul masjid, tempat yang boleh i'tikaf. Tak boleh lah. Tak semestinya bangunan. Okay? Dan demikian lagi pergi datang di dalamnya. Dan pergi datang pun tak boleh. Pergi mari pun tak boleh. Dia kata tak boleh berhenti. Pertama, ni masjid, orang haid ni masuk haram. Satu. Ataupun macam ni pun haram juga. Pergi mari, pergi datang. Kau faham? Okey, tak boleh. Jadi mesti dia nak cerita ada benda yang boleh ni. Ujung. Dan tiada mengapa. Ni yang boleh. Lalu daripada satu pintunya dan keluar pada pintu yang lain. Boleh. Maksudnya ni masjid, ni. Boleh. Maknanya ni tak boleh. Tu maksud berhenti. Duduk ataupun berdiri tak kira. Janji berhenti. Satu. Yang kedua, tak boleh. Dia kata, aku tak berhenti. Aku tak berhenti. Dia jogging. Aku tak berhenti. Sedap lah macam tu. Aku tak berhenti. Tak boleh. Pergi mari tak boleh. Yang boleh apa? Yang ni. Shortcut. Boleh. Tapi ada syarat. Syaratnya selama tiada takut titik darah padanya. Tiada takut ni maksudnya dia boleh jaga. Tu maksud tiada takut. Maksudnya boleh jaga. Dia boleh jaga darah tu daripada titik. Kalau dia tak boleh jaga, maka jika takut bertitik, dia tak boleh jaga, dia tak boleh pastikan darah tu tak bertitik, maka haram. Sebenarnya titik tak titik ni bukan haid. Orang tak haid bersama. Ini hukum lain. Ini bukan hukum haid sebenarnya. Ini hukum lain. Dia bawa dia dekat badan dia ada najis. Kat badan dia ada najis. Dia haram masuk jika dengan dia masuk najis kat badan dia terjatuh, terpalit. Tapi kalau dia masuk, dia dapat menjaga najis ni lelaki ni dekat badan dia, boleh dia masuk. Masuk pun masuk lalu macam tu, boleh. Tak boleh berhenti juga. Ini bukan cerita pasal haid, dia cerita pasal najis yang ada pada orang yang dibawa masuk ke masjid, tak boleh berhenti. Dan tak boleh pergi mari, tak boleh. Yang boleh lalu aja. Jadi cuma yang kenanya pada perempuan lah, iaitu ada darah. Jadi bukan masalah darah, masalah najis. Sebab darah tu najis. Jadi maksudnya tu syarat dia. Syarat nak pergi jadikan shortcut, dengan syarat pula masuk pintu ni, keluar pintu lain. Dan syaratnya tak boleh macam ni. Ni pintu, dia masuk,
keluar, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia masuk sini, ni masuk ke ni, keluar, tak boleh. Namanya berhenti. Sebab tu maksud berhenti ni ramai orang salah faham. Berhenti tu bukan maksud berhenti saja. Berhenti tu maksud berhenti. Juga berhenti maksud pergi mari, pergi mari. Juga berhenti maksud pergi keluar ke pintu yang sama. Tu maksud berhenti. Jadi sama juga dalam masalah tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, sunat tahiyatul masjid selagi tak duduk dalam masjid. Selagi tak duduk, sunat tahiyatul masjid. Maksud duduk tu bukan duduk. Maksud duduk tu bagi duduk. Tu memang duduk real punya maksud. Maka tak boleh tahiyatul masjid lah. Ataupun berdiri. Duduklah tu. Maksud duduk bukan duduk. Maksud duduk diam. Tu maksud duduk. Jadi kalau dia berdiri, kenapa? Sekejap lagi nak tahiyatul masjid. Kalau aku duduk tak boleh. Tak, kau tak boleh lah. Kau duduk. Duduk apa berdiri? Bukan maksud macam kita lah. Duduk mana? Saya duduk Indah Mahkota. Kau duduk apa kau berdiri? Kau duduk aja kat Indah Mahkota. Maksud Indah Sempurna apa kau berdiri? Kau nak duduk mengangkat ke apa? Tak. Salah faham. Tu bukan cerita duduk tu. Tinggal. Sama juga duduk dalam masjid bagi orang yang nak sembahyang tahiyatul masjid samalah. Maksud duduk tu bukan duduk. Ya, maksud duduk tu duduk. Dan maksud duduk juga berdiri. Maksud duduk tu tetap. Tetap. Diam. Itu maksud duduk. Sama dalam masalah ni. Salah faham dalam masalah duduk. Dan jadi kalau dia pergi pintu, masuk pintu yang sama, keluar pintu yang sama macam ni, dia nama duduk, dia nama berhenti walaupun dia tak berhenti. Okay? Maka haramlah orang haid ni. Ataupun dia masuk ulang alik dalam tu, haram juga kerana namanya berhenti walaupun dia tak berhenti. Yang kedua, duduk memang betul-betul berhenti. Haram juga. Tapi kalau dia masuk sini, dia keluar ke pintu lain, tak nama. Contohnya masuk sini, keluar kat ni. Tak apa. Masuk sini, keluar kat ni. Masuk ni, keluar straight. Tak apa. Jangan keluar pintu yang sama. Okay? Sebab tu disebut dekat sini, dan tiada mengapa lalunya daripada satu pintu dan keluarnya daripada satu pintu yang lain. Itu pun selama tiada takut, titik darahnya kan, dapat jaga. Maka jika takut bertitik, haram lalunya. Tak boleh juga. Haram lalunya. Walaupun akhir sekali dia pergi juga 50-50 ni. Titik ke tak najis. Dia pergi juga. Sekali tak bertitik, haram juga. Tu pekah kalau banyak hukum memang macam tu lah. Sekarang cerita pasal takut, pasal bimbang. Boleh jaga ke tak? Boleh jaga. Dia pergi bertitik, tak berdosa. Tapi dia kena cuci. Faham tak? Tapi ini dia tak tahulah boleh jaga ke tak. Iya ke tidak, 50-50 ni tak boleh, tak tahulah boleh jaga tak. Masuk-masuk tak bertitik, haram. Yang nak bukan titik tu. Yang naknya rasa ataupun jaga. Sebab tu takut, perkataan takut tu. Takut tu maksud macam mana? Tiada takut. Dia dapat confident. Confident yang dia boleh jaga. Tiba-tiba menitik juga, tak berdosa. Tapi wajib cuci. Orang lain cuci lah, dia tak boleh lah sebab dia tak boleh berhenti. Orang lain dia upah orang ke, panggil anak ke, panggil siapa-siapa lah, kena cuci. Tapi tak berdosa sebab dia dapat jaga, confident. Entah macam mana titik juga. Yang dia ni tak tahu dapat jaga ke tidak. Tak confident aku tak tahulah. Haram masuk, dia masuk juga, haram. Kemudian tak bertitik, haram juga. Haram juga. Jangan cerita pasal titik tu. Cerita pasal dapat jaga, confident dia tu. Sama juga bawa anak kecil dalam masjid, sama. Bawa anak kecil dalam masjid. Anak kecil tu bila masuk anak kecil tidak memayis lagi. Tu masuk kecil. Yang mana dengan bawa anak kecil tu dapat confident, ayah dia ni, mak dia ke bawa, dapat confident anak tu boleh jaga, bukan anak. Dia boleh jaga anak dia daripada mengotori atau menajisi masjid. Budak umur 2 tahun mana tahu, dia korek gatal. Dia boleh jaga tak? Dia boleh jaga, dia tengok, korek, cepat-cepat dia angkat. Maka confident boleh. Confident. Maka masuklah, tak apa. Tapi wajib kena jaga. Tiba-tiba anak tu tanpa sedari, pandai dia tahi. Contoh kan? Tak berdosa. Sebab dia confident boleh jaga. Anak tu tiba macam mana pula, cerdik pula. Tak berdosa. Tapi wajib cuci. Berbeza dengan, dia tak tahulah anak aku ni buah sikit lah. Tak tahu, masih tak boleh jaga. Kat rumah pun tak boleh jaga. Takkan kat masjid boleh jaga? Bawa je lah. Tiba-tiba baik je. Dosa juga. Bukan cerita pasal apa yang dia buat. Cerita pasal dia nak masuk tu, dia kena ada persediaan. Okay? Tapi Tok Guru lagi keras. Dia punya tu. Dia kata budak yang belum memayis masuk ke masjid, dia kata bukan kata, kitab kata yang tu, dan dia follow kitab yang keras tu.
budak yang tak memayis masuk masjid seumpama lembu kobar, seumpama ayam itik. Boleh tak bawa masuk ayam itik dalam masjid? Kasar lah. Tak boleh. Sebab mana boleh jaga dia? Terberak atau apa? Boleh jaga anak? Tak boleh juga. Mana boleh benda hidup? Tapi kalau anak yang terbaring tu, tak apalah. Maksud yang baby tu kan, lain lah hukum. Jadi kita kena membawa budak-budak ni yang belum memayis ke dalam masjid seumpama membawa lembu kobar, seumpama membawa ayam itik. Dari segi penjagaan tu, bukan nak dibandingkan anak dia tu dengan lembu tak. Tak boleh jaga, sama. Duk lari. Tak boleh jaga. Bila tak boleh jaga, tak boleh, haram masuk. Tak boleh jaga daripada najis, haram. Kalau tak boleh jaga daripada kacau orang, haram lain. Haram aridi lah. Haram yang mendatang. Haram sebab dia kacau orang. Itu haram lain. Masuk tak haram, tapi haram kacau. Kalau setakat haram kacau orang, tak nanti budak umur 2 tahun, 20 tahun, umur 40 tahun, 50 tahun pun haram juga masuk-masuk kacau orang kan. Itu haram lain, haram aridi. Dan haram atasnya tawaf. Habis tu. Dan haram atasnya tawaf. Tawaf pun tak boleh sebab tawaf dia sama dengan sembahyang. Bezanya tawaf ni boleh makan, boleh cakap kan. Boleh makan. Maksudnya kalau makan tu masuk muka makruh tu adalah. Cuma kalau mazhab Hambali tak boleh minum susu unta, batal kan. Tawaf dia. Tu bab nanti lah lain kali kita masuk buat tu. Bukan fardu ain pun. Dan haram atasnya tawaf. Dan menyerahkan dirinya bagi suaminya mengambil kesukaan dengan barang yang antara pusatnya dan lututnya seperti yang telah terdahulu kenyataannya. Dah cerita dah sebelum ni. Kejap saya bahas bab ni agak panjang dalam kuliah muslimat. Kita ni saya nak pendekkan aja. Iaitu haram isteri tu, perempuan tu, isteri tu menyerah dirinya, bersetubuh dengan suami haram. Satu haram. Yang kedua, bukan tu aja. Istimta tu maksud mengambil kesukaan. Tu istimta, bersenang-senang. Bahasa KL kata roman. Sini kata apa? Dia kena cakap biar cukup terus. Kalau lapik-lapik, tok guru dulu lagi. Siap kelebek-kelebek dia cakap. Kita tak berani, malu nak cakap kelebek-kelebek. Dia kelebek aja. Kelebek kau tu, kelebek kau ni. Orang yang faham kelebek faham kan? Tak faham tu tutup telinga je lah. Siap cakap lagi. Kita duk cover lain lagi. Jadi bahasa KL lah. Orang KL kan. Kejap dengan aku orang Kuantan, kejap dengan aku orang KL, bantai je lah. Apa nama ni? Tak boleh. Haram di antara pusat dengan lutut. Takkan pusat dengan lutut pun tak boleh? Tak boleh. Bukan bersetubuh. Setubuh tu memang confirm tak boleh. Pusat dengan lutut pun tak boleh. Tak boleh. Tapi sebahagian ulama' kata boleh. Yang mazhab Syafi'i ni tak boleh. Tak boleh. Mazhab lain kata boleh. Yang tak boleh bersetubuh aja. Ayat tu lah. Ayat surah apa? Baqarah 222 kan. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Tu ayat tu lah. Jangan kamu hampiri mereka. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kamu tentang haid. Qul huwa adza, katalah ianya kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Janganlah kamu hampiri perempuan ketika dia haid. Fa'tazilun fil mahid. Wala taqrabuhunna. Jangan kamu dekat dengan dia. Maksud dekat tu maksud setubuh lah. Hatta yatahurna, sehingga mereka suci. Faiza tatahharna, setelah mereka suci masuk mandi, fa'tuhunna, barulah boleh nak romen-romen apa semua. Baru boleh. Jadi tak boleh tu tak boleh. Maka para sahabat tanya dan para ulama dia tengok riwayat-riwayat. Akhir sekali dia jumpa ada 2 riwayat. Lepas tu berlaku khilaf kenapa mazhab lain mengatakan tak apa, pusat sampai lutut sentuh boleh. Tak boleh bersetubuh. Kenapa mazhab Syafi'i pusat sampai lutut tak boleh juga. Walaupun tak bersetubuh pun tak boleh. Dia ada dobek dia ada cakap melainkan berlapik tak? Tak ada. Yang tak boleh tu tak berlapik. Oh tak ada. Yang berlapik tak apa. Yang tanpa berlapik. Yang haram tu tanpa berlapik. Tak ada kat situ. Tak ada. Itu tanpa lapik. Kalau lapik tak apa. Jadi tak boleh. Mana ni hilang dah balik lah. Jadi peristiwa berlaku. Ada sahabat perbezaan okey, sekejap takut salah faham Yang tak boleh pusat yang sampai lutut tadi tu jika tak berlapik. Okey, tak berlapik. Jadi jika berlapik tak ada masalah. Jika berlapik tak ada masalah.
Yang masuk berlapik itu pusat sampai lutut. Tapi kalau bersetubuh, lapik pun tak boleh. Kondom lah, tu lapik dia. Kena cakap semua duk blur, geram aku. Kita nak cepat habis benda ni. Berlapik pun tak boleh. Maksudnya, berlapik, dia kata. Berlapik, tak boleh. Bersetubuh, berlapik pun tak boleh. Kalau tak bersetubuh, tak berlapik haram, berlapik tak apa. Jangan cakap berlapik kan. Cantik. Lepas ni cari kondom, tak boleh. Jangan gitu weh. Jangan. Tak boleh. Tak boleh. Okey. Tak boleh sentuh langsung dengan apa-apa, dengan badan, dengan tangan, dengan apa semua tak boleh sentuh. Kecuali berlapik. Berlapik tak apa. Haid nifas sama lah ni. Dan kenapa mazhab lain kata boleh sentuh? Tanpa berlapik pun boleh. Jangan tak boleh bersetubuh saja. Kerana ada dua peristiwa. Peristiwa yang pertama, para sahabat, ada seorang sahabat dia tanya Nabi, ketika haid ni boleh tak gini. Nabi kata, boleh tak nak beristintak, bersuka-suka tapi tak bersetubuh di antara pusat sampai lutut? Sahabat tanya. Nabi kata, tak boleh. Tak boleh. Pusat sampai lutut tak boleh. Yang lain-lain boleh. Kemudian selang berapa lama, sahabat lain pula tanya, boleh tak pusat sampai lutut? Nak, tapi tak, saya tahu haram bersetubuh. Ayat Quran dah turun. Cuma nak bersuka-suka di antara pusat sampai lutut. Nabi kata boleh. Dua riwayat. Sebab tu ada khilaf. Maka ulama' dia kaji. Kenapa yang kata tak boleh? Kenapa dia kata boleh? Dia pun kaji waktu permulaan ke nasah mansuh ke? Mungkin hukum tu telah dimansuhkan awal Islam, akhir Islam. Kaji. Tak jumpa yang kenapa Nabi sebut dua perkara yang berbeza. Sebab masa tu tak jauh sangat, dekat. Biasanya awal Islam, akhir Islam. Awal Islam dengan Nabi nak wafat. Dia ada beza kadang-kadang. Yang ni tak, dekat-dekat masa. Cari. Akhir sekali, seorang ulama' ni dia cari dari sudut umur. Umur beza. Yang sahabat pertama yang Nabi kata tak boleh, tu umur 20-an. Yang kata Nabi kata boleh tu umur 50-an. Tahu dah lah kenapa Nabi kata macam tu. Sebagai ihtiyat. Kenapa sahabat pertama Nabi kata tak boleh? Sebab umur 20-an, baru kahwin, duk gila steering je. Duk pulah kau ni lagi. Tapi yang tua ni pengalaman. Orang pengalaman dia pandai lah. Tok Guru biasa bagi contoh, kalau nak nak karai. Saya sebut bila saya sebut, kalau ustaz kenapa cakap macam tu? Maknanya Tok Guru Kelantan lah. Kadang-kadang bunyi macam Kedah, Tok Guru Kedah. Kadang bunyi macam Pekalong Hulu, maknanya Tok Guru Pekalong Hulu lah. Karak tu pasal apa? Kelantan lah, Tok Guru Kelantan ni. Duk karak air, lepas tu bubuh atas kok apa? Kok atas kau tu bulat kau tu, lepas tu ada kerek, buah atas kerek. Kalau lah orang yang memang kerja dia mandi biasa kat situ, orang kampung, tengah sabun ni, boleh letak tak jatuh? Tak jatuh. Padahal sabun ni. Tapi kalau cucu dia balik daripada bandar, bukan sabun, tak ada, celak mata, letak jatuh. Kenapa yang tadi tak jatuh? Sebab banyak pengalaman, dah banyak kali dah mandi kat situ. Kenapa yang ni? Baru-baru lagi, takut tergelincir. Tapi hukumnya ihtiyat. Ini adalah hujah 3 mazhab. Dengan maksud boleh. Nabi cuma bagi tahu ihtiyat. Nabi kata tak boleh tu, tak boleh ihtiyat. Sebenarnya boleh pegang pusat sampai lutut. Mazhab Syafi'i tak ada. Nabi kata tak boleh kan? Tak boleh. Tak boleh. Tengok riwayat. Tapi riwayat yang Nabi kata boleh, Nabi kata boleh tu awal. Kemudian Nabi kata tak boleh. Bila ada dua yang bertentangan, ambil yang terakhir. Tu mazhab Syafi'i. Sambil nak mengihtiyatkan. Ihtiyat. Dan jika haramnya bersetubuh ketika haid, sesiapa yang mengatakan halal, hukumnya siapa yang mengatakan halal, kafir. Bersetubuh ketika haid pada mazhab Syafi'i dosa besar. Pada mazhab Hanbali ada dua. Satu, jika waktu darah banyak, wajib bayar kifarah. Lupalah. Ada 4.25 gram yang jual berapa ratus ringgit. Saya lupa, dia punya ada kiraan tu. Kena bayar. Kalau waktu darah kurang, darah kuning, darah keruh, separuh. Ada ni dobek tapi tak sempat nak cek tadi. Ingat tak? Dirham dinar dirham pula. Setengah dinar, 1 dinar tak silap lah. 1 dinar berapa? Tak berapa ratus ringgit sekarang.
1,000? Mahal. Oh, lebih kurang. Lebih kurang tu lah. Kalau ketika darah banyak, 1 dinar. Jika darah kuning-kuning, setengah dinar. Lebih kurang 4,500. Wajib. Mazhab Syafi'i sunat. Jika bersetubuh dalam keadaan darah kuat, sunat bayar 1,000 lah ataupun 1 dinar tadi. Kalau ketika kuning-kuning, ketika keruh, ujung-ujung separuh. Sunat. Mazhab Hanbali wajib. Dalam keadaan dia tahu benda tu berdosa, dia tidak menghalalkan. Siapa yang menghalal? Boleh sebenarnya. Kalau jika dia kata boleh, kufur, kafir terus. Maksudnya nampak tu beza kan? Orang tak semayang, tak kafir. Orang kata semayang tak wajib, kafir. Sama. Macam tu. Dan cuma yang kata kafir tadi tu, jika dia kata bersetubuh tu sebenarnya boleh ketika haid. Dia tak kafir lagi. Kena tanya dulu. Haid banyak ke, haid merah hitam ke, haid yang ujung-ujung kuning keruh tadi. Dia kata haid tak kisah kuat ke lemah ke, bersetubuh boleh, kafir. Tapi kalau dia kata yang masuk boleh itu yang lemah, darah kuning ataupun keruh, boleh, tak kafir. Kenapa jadi macam ni? Sama macam bab arak yang kita bincang sebelum ni. Sesiapa yang mengatakan minum arak tu boleh, tak kafir. Kita tanya dulu, arak mana? Arak anggur, kafir. Kalau arak apa? Arak nabis, tak kafir kan? Kan bincang sebelum ni kan? Sebab khilaf mazhab Hanafi. Sama juga dalam bab ni. Bersetubuh ketika haid, boleh? Dibolehkan? Tanya dulu. Haid yang mana? Tak kira lah kuat ke merah ke apa ke, kafir. Tapi kalau dia kata, yang kuat tak boleh. Yang boleh yang saya cakap ni yang cair-cair, yang warna kuning, warna keruh tu, itu yang boleh. Dia kata, bila dia kata macam tu, maka tak kafir. Tapi mazhab Syafi'i salah lah juga. Tak kafir. Sebab mazhab Maliki, ada beberapa mazhab mengatakan sufrah dan qudrah, kuning dan keruh bukan haid. Diorang mandi dah. Kuning keruh diorang mandi. Yang dia tak ambil lah hadis apa, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda tu, dia tak ambil lah hadis tu. Tu kena banyak ngaji bahid lah. Masuk kelas muslimat tak nak banyak-banyak sangat, takut nanti jadi kelas muslimat tak. Nak datang hari Sabtu, duduk tepi tu. Jadi geng awi. Duduk tepi tu. Tu seorang lagi hilang lah, menyugut kat belakang tu seorang lagi. Jadi geng. Okey lah tu. Okey. Apa lagi habis. Okey. Habis. Dan erti istihadah. Dia masuk balik istihadah balik. Ingatkan dah habis dah. Dan erti istihadah. Kau apa dah? Baru lagi. Nimbo boh atas keret laga. Tak jegeluh ke? Tak jegeluh. Macam tu lah lebih kurang ni orang Kelantan ni, confirm. Macam tu lah lebih kurang. Kita dah lama tinggal Kelantan. Jadi lain lah macam sikit. Karai laga. Tu semua ada orang nak komen. Allah. Okey. Dan erti istiadah itu darah penyakit yang keluar ia daripada faraj perempuan pada masa yang bukan masa haid dan nifas. Istihadah bukan haid, bukan nifas di istihadah. Darah yang ada 3 aja. Darah orang perempuan dia akan keluar darah 3 jenis. 4 lah. Darah satu lagi darah tak termasuk lah, iaitu darah toreh keluar darah. Itu darah juga lah. Okay. Yang 3 ni darah haid, nifas, istihadah. Haid, nifas haram semayang, istihadah wajib semayang. Jadi kalau dia tidak haid, mesti dia nifas. Kalau tidak haid, kalau dia tidak haid, dia mesti nifas atau istihadah. Dia mesti je. Dia tak mungkin. Dia mesti salah satu. Tak kisahlah nak namakan darah tu darah fasad ke, darah tolak ke, darah wiladah ke, tak kisah. Janji 3 ni je. Dia akan duduk salah satu. Orang panggil darah period, duduk dekat haid. Darah uzur, duduk dekat haid. Darah beranak, duduk dekat nifas. Jadi dia tak boleh lari. Darah bayi umur 2-3 tahun keluar darah. Darah istihadah. Sebenarnya fasad tu, tapi fasad tu duduk kat istihadah. Darah yang datang tak cukup 15 hari suci, tak faham pun tak apalah ni kelas lain. Tak cukup 15 hari suci dah keluar darah dah. Darah fasad, tapi duduk dekat istihadah. Macam tu lah. Tu bab tu saya tak boleh terang lebih-lebih kat sini. Cukup
Sebab bukan kelah kita. Daripada faraj perempuan, erti istihadah itu darah penyakit yang keluar ia daripada faraj perempuan. Nampak? Keluar dekat faraj perempuan. Pada masa yang bukan masa haid, bukan masa nifas. Dia bukan haid, dia bukan nifas, istihadah. Cuma nak tentukan nifas mudah. Lepas melahirkan. Nak tentukan haid ni yang susah. Macam mana ambil? Ni bukan haid. Dia bila bukan haid, dia mesti istihadah. Macam tu. Pentingnya ilmu ni. Kalau tidak, masa bila nak mandi. Ya. Bagi perempuan yang merancang. Tapi injection. Lepas dapat injection tu, dia datang. Dia datang ke apa atau selesai. Cara soal tu kita boleh tahu. Tak masuk kelas haid lagi. Sebab kalau orang masuk kelas haid tak tanya soalan tu. Tu soalan orang lelaki standard lah. Kalau orang perempuan memang kena ketuk lah ni. Sebab orang lelaki kan. Orang lelaki rasa lah mana dia tahu. Okay. Dia makan ubat. Inject. Tak kisah makan ubat, inject, apa-apalah. Kemudian untuk tujuannya untuk berhentikan. Ke untuk apa tujuan? Merancang. Untuk merancang. Untuk merancang. Oh, maksud merancang tu dia keluar. Macam mana merancang? Maksud rancang? Untuk merancang. Maksudnya tak keluar haid. Bukan. Tak mengandung lah. Tak mengandung. Oh, tak mengandung. Maknanya tak ada kena-mengena dengan haid. Cerita asal mengandung. Tiba-tiba keluar juga. Kan? Macam ni. Kaedah khusus bagi haid ni. Keluarnya darah haid tidak dipersoalkan punca. Saya selalu ulang benda ni. Haid ni dia tak persoal punca. Janji dia keluar darah dan cukup syarat haid. Syarat haid secara ringkas sekurang-kurang 24 jam, sebanyak-banyak 15 hari. Dah suci 15 hari. Maksudnya di antara haid dengan haid tu suci dia 15 hari. Tu syarat haid yang biasa ya. Okey. Tu syarat haid. Jadi keluarnya darah tu 24 jam ke atas, tak lebih 15 hari dan dia dah telah suci 15 hari sebelum tu. Keluar darah. Dan itu saja syaratnya. Sebenarnya ada 5. Yang pertama syarat tak lebih daripada 9 tahun Qamariah. Yang kedua bukan selepas melahirkan. Tapi sebenarnya syarat tu tak macam syarat pun. Kita faham. Kita ambil syarat haid. Syarat haid adalah sekurang-kurang 24 jam. Sebanyak-banyak 15 hari. Dan dia telah suci 15 hari sebelum tu. Kering dah 15 hari sebelum tu. Maka itu adalah haid. Habis tu dia keluar. Tidak dipersoalkan punca. Punca keluar tu. Keluar tu kerana keluar tu tak dipersoalkan punca keluar dan tak dipersoalkan punca tak keluar. Sama. Tak keluar ni. Bila tak keluar namanya tak keluar. Bila tak keluar namanya tak keluar. Bila tak keluar namanya tak keluar maknanya suci. Tapi dah 4 bulan ni tak persoal. Tapi sebab inject ni, sebab ni tak kisah. Sebab makan ubat. Sekarang ni keluar tak? Tak keluar, tak dipersoalkan. Bila tak keluar namanya tak keluar. Maksudnya suci. Okey. Sama juga keluar. Bila keluar namanya keluar. Dan keluar pula darah. Bila keluar darah namanya keluar darah. Cukup tak syarat dia? Syarat yang 3 je tadi. Dia lebih 24 jam, tak lebih 15 hari, dia telah suci 15 hari sebelum tu. Cukup. Tak dipersoalkan kenapa. Sebab keluar tu sebab dia inject nak bagi keluar tak apa. Contoh macam susu dia anak dara, dia makan ubat untuk menggalakkan susu keluar sebab dia nak dapat anak susuan. Dia nak bela anak susuan. Anak pula lelaki, dia perempuan, payah nanti aurat. Payah. Dia ambil baby lagi 2 tahun ke bawah. 2 tahun ke bawah, dia tak ada susu, tak kahwin lagi. Dia makan ubat. Makan, jadi susu. Keluar susu. Dia susu. Cukup 5 kali kenyang. Anak susuan. Habis tu, tak dipersoalkan punca keluar susu. Makan ke, semula jadi ke, sebab dia berkahwin dengan laki dia ke, sebab dia ada anak lain ke, janji keluar susu, isap 5 kali, kenyang, lepas sendiri, budak tu lepas sendiri, baby tu, jadi anak susuan. Punca tak dipersoalkan. Sama dalam bab ni. Keluar darah, punca tak dipersoalkan. Berhenti darah, punca tak dipersoalkan. Dia keluar darah. Saya nak ambil contoh yang lain. Dia keluar darah. Banyak keluar ni. Makan ubat, berhenti. Namanya berhenti. Biasanya dia 6 hari. Tiba-tiba, boring kan 6 hari. Dia makan ubat untuk 2 hari je keluar. Doktor bagi ubat. Lepas 2 hari dia makan, berhenti. Maka haidnya 2 hari. Biasa 6 hari. Dia berhenti kerana makan ubat. Tidak dipersoalkan berhenti. Sama juga. Tidak dipersoalkan keluar.
Tak keluar, 3 tahun tak keluar. Makan obat, keluar. Tak disoalkan makan obat tu. Haid. Okey. Jadi dia buat satu injection, dia makan obat tertentu untuk perancang keluarga. Okey. Bila merancang keluarga maknanya tak mengandung lah. Kan? Tak mengandung. Tiba-tiba keluar darah, tak bersoal. Tak dipersoalkan punca. Mungkin punca dia biasanya waktu haidnya tak sampai lagi. Waktu haidnya lagi 10 hari baru sampai. Waktu kebiasaan dah bertahun-tahun dah macam tu, dia tahu dah. Ni lagi 10 hari ni. Tapi dah suci dah 15 hari. Suci dah 15 hari. Hari ke-16 suci tu dia kata 10 hari lagi. Biasa dah tahu dah. Dah tahu. Perempuan ni dia tahu. Dia dapat bajet. Tiba-tiba dia tengok berhenti tepi jalan, tengok ada nenas yang kecil-kecil tu. Mahal. Nenah apa? Nenah madu yang kecil. Besar-besar tu je nenah. Oh, sedap nenah tu. Rangup elok. Tengok hari tu ada jual, ada beli tapi mahal. Nenah tu kan. Oh, sedap nenah ni. Dia beli. Lepas tu, ambil nenah, cicah kicap. Oh, makan. 3 biji, 4 biji. Kecil je, besar tu je nenah tu. Contoh lah. Lepas tu, tak puas hati lagi. Ambil asam pula. Asam serbuk. Makan lagi. Makan nenah kan asid kan, benda tu kan tajam. Makan. Oh, tak puas hati lagi. Blender, buat air lagi. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita dia makan tajam-tajam. Akhir sekali lepas makan tu keluar darah. Tanya, berapa lama keluar? Dah 3 hari, 4 hari dah. Lebih ada 15 hari? Tak lebih. Lebih tak 24 jam? Lebih 24 jam. Dah suci berapa hari tu? 16 hari suci. Maka haid. Walaupun sebab makan nenas. Mungkin juga jatuh tangga. Saya bagi contoh sama itu jatuh tangga. Pindah rumah. Suami pergi kerja. Nak angkat sofa, angkat tilam, letak kat atas. Nak tunggu tak sabar-sabar. Seronok rumah baru, dia angkat sofa. Boleh perempuan. Sebab dia buat kerja berat, keluar darah. Cukup 24 jam. Tak lebih 15 hari. Dah suci 15 hari. Haid. Walaupun tak datang macam kebiasaan. Mungkin juga dia angkat tu okey. Ketika turun tangga tu, tergolek. Tergolek. Kenalah bucu tangga kat sini. Mana? Keluar haid kat mana? Dia punya tempat dia. Kisahlah kena kat sini kat atas ni. Aduh bang, tolong bang, sakit bang. Telefon laki dia kat office, buat cerita dah sikit. Kemudian tak lama tu rasa lain macam, keluar darah. Berapa hari dah suci? Suci dah 17 hari lepas suci lah. Berapa hari keluar ni? Keluar 2 hari, 3 hari, 4 hari kan? Lebih tak 15 hari? Tak lebih. Haid. Walaupun sebab jatuh tangga. Mungkin sebab dia taekwondo. Pertandingan. Kena jack. Kena flying kick. Aduh, keluar darah. Tak kira lah, cukup lah tu contoh banyak sangat dah. Tak kira. Tak dipersoalkan punca. Keluar darah, dia adalah haid. Keluar darah, dia adalah haid jika cukup syarat. Tak dipersoalkan punca. Jadi, tak kisah. Jadi, tak adalah soalan. Boleh tak nak berhentikan haid sebab nak pergi Mekah? Boleh tak? Tak soalan. Boleh. Bagus ke? Tu tanya doktor. Kita tak jawab. Sebab kita bukan bidang. Tanya doktor, bagus tak bagus? Sekat saluran yang sepatut nak keluar, bagi tutup. Bagus tak? Tanya doktor. Doktor kata tak bagus. Boleh ke? Sah ke? Sah. Sebab bila tak keluar, namanya tak keluar. Bila keluar, namanya keluar. Macam tu. Dia tak dapat anak. Cara nak dapat anak adalah makan ubat kesuburan. Tapi nak tak nak kena ada haid. Ada haid baru mudah dapat anak. Jadi makan ubat untuk keluar haid. Habis tu dia makan ubat. Dia dah 10 tahun dah tak keluar haid. Dia memang daripada kecil tak keluar haid. Dia balik dengan umur 15 tahun. Tiba-tiba dah kahwin, naklah anak. Doktor bagi makan ubat tu tak jadi juga. Akhir sekali doktor bagi makan ubat, keluar haid. Keluar haid. Keluar darah. Haid lah. Tadi tak pernah datang haid. Haid. Sebab tak dipersoalkan punca. Tak dipersoalkan punca. Jadi sebenarnya soalan tu soalan yang sangat masyhur. Semua kalau faham fiqh settle. Fiqh tu maksud tak dipersoalkan punca. Cuma ada khilaf kat sini. Mengandung juga tak dipersoalkan punca. Dia mengandung, keluar darah. Bleeding. Anak terlalu aktif. Kenapa keluar darah? Sebab mengandung. Punca bersoal tak? Tak bersoal. Keluar darah, nak beranak. Sebab nak beranak. Punca dia soal tak dipersoalkan. Darah haid. Cuma bab nak beranaknya ada khilaf sikit. Bab beranak ni kalau kita ibanah, bukan kitab Sabilal, kitab ibanah mengatakan ketika nak beranak kemudian keluar darah. Yang ketika nak beranak, maksud nak beranak tu ada sakit nak beranak. Bila sakit nak beranak, keluar darah. Maka darah tu awal-awal lagi isyaddah. Walaupun 3-4 hari.
Sebab sakit itu diambil sebagai faktor untuk menentukan dia darah haid ataupun tidak. Kalau tak sakit keluar, dia adalah haid. Kalau sakit keluar, ketika nak melahirkan ni, dia keluar, lepas tu beranak. Keluar 2 hari, lepas tu beranak. 2 hari itu haid ataupun istihadah, tengok sakit ataupun tidak. Jika sakit, dia istihadah. Walaupun 2 hari, walaupun 10 hari. Jika tak sakit, dia adalah haid. Dan dia bersambung dengan anak keluar dan dia bersambung dengan nifas nanti. Itu pendapat yang dari kitab Ibanah. Yang kedua, pendapat yang kedua, tidak. Tak dipersoalkan sakit tak sakit. Keluar aja, haid. Jika tak cukup 24 jam, istihadah. Itu dah masuk dah. Dah masuk bab teknikal tu tak boleh. Bahaya malam-malam. Masuk teknikal tu, itu kuliah muslimat. Apa lagi? Dia kata kat sini, bukan masa haid dan nifas. Okay? Seperti keluar darah daripada belum lagi umur 9 tahun. Dah sebutkan sebelum ni kan? Kan sebelum ni kita dah bincang kan? Iaitu darah haid seminimum, sekurang-kurang haid, sekurang-kurang umur haid adalah 9 tahun. Qamariyah tu ya, tambah tu tak ada qamariyah. Dalam kitab fiqh tak payah tambah pun tak apa. Bila sebut kitab fiqh apa dari segi bulan ke apa, mesti qamariyah. Tak perlu ni lah. Okay, 9 tahun. Umur 5 tahun dah keluar. Lahir-lahir, baby dah keluar. Ada. Bidan cerita kat saya, ada 3-4 orang dia sambut baby, lahir-lahir keluar darah terus. Tapi taklah darah macam orang besar lah, maksud keluar darah terus. Maka dia adalah darah istihadah. Ataupun bahasa lain fasad pun boleh. Tapi maksud sama, istihadah. Atau daripada yang sudah berumur lebih daripada 9 tahun, tapi masa keluar darah itu kurang daripada sehari semalam. Keluar darah 10 jam berhenti, tak keluar dah, istihadah. Keluar darah 20 jam berhenti, istihadah. Sebab apa? Sekurang-kurang kan 24 jam, istihadah. Cuma untuk amal, untuk bila macam tu, okey, saya nak tanya, yang dah belajar tu diam. Yang tak pernah datang, dia kata sebut tadi, keluar 10 jam, lepas tu berhenti, keluar 10 jam, lepas tu berhenti, maka tak cukup 24 jam, tak cukup sehari semalam, dia adalah istihadah. Betul kan? Sebab tak cukup 24 hari. Tak cukup 24 jam. Jika keluar 10 jam, lepas tu berhenti, darah tu adalah istihadah. Itu hukum dia. Bila istihadah, kena semayang tak? Kena tak? Dah nama istihadah, kenalah semayang. Tak? Kau gitu? Masa keluar tu tak hari. Masa keluar tak hari? Ke macam mana? Ke kena semayang terus? Dia keluar 10 jam, lepas tu berhenti. Terus, tak ada dah. Maka istihadah, confirm dah istihadah. Ke khilaf lagi? Tak ada tak? Confirm istihadah. Confirm istihadah kan? Soalannya, bila istihadah, kena semayang tak 10 jam tu? Kalau ada waktu, ada waktu semayang waktu tu? Kena kan? Sebab istihadah mesti semayang. Sebab haid, nifas yang tak boleh semayang. Istihadah kena semayang. Sebenarnya, haram semayang. Istihadah ni, dia bukannya bila istihadah wajib semayang, tidak. Istihadah dia ada 2 makna. Maksudnya istihadah ada 2, tapi tak ada dalam kitab. Kalau saya buat kitab, saya akan tulis macam tu. Istihadah ada 2 makna. Makna pertama, istihadah, makna pertama macam ni. Makna pertama, dia dah tahu istihadah awal-awal. Yang kedua, ketika kejadian tu, darah tu haid. Tapi bila lepas waktu yang tertentu, baru tahu istihadah. Jadi maknanya istihadah ni 2. Satu, istihadah dapat tahu selalu, masa tu juga. Yang kedua, istihadah tak dapat tahu lagi. Macam mana istihadah dapat tahu terus? Umur 5 tahun keluar darah. Istihadah terus ke nak kena tunggu dulu? Tunggu 24 jam? Tak payah kan? Tak payah. Dapat tahu terus. Yang ni kalau tak faham pun tak apa. Ni tak boleh tak faham. Fardhu ain ni. Macam ni. Dia keluar haid 6 hari. Dia suci 14 hari. Haid 6 hari, lepas tu suci 14 hari, lepas tu keluar balik. Yang keluar balik tu kena tunggu dulu ke macam mana? Confirm istihadah ataupun tidak? Yang keluar ni, dah sebut tadi, dia antara 2 haid, nak jadi haid balik kena suci 15 hari. Dia baru 14. Maknanya confirm istihadah. Yang darah yang keluar tak umur 9 tahun qamariyah tadi, confirm. Yang keluar tak cukup sekurang-kurang suci 14 hari suci, hari ke-15 dah keluar dah, baru keluar. Dah keluar. Maka darah tu dah tahu dah istihadah, tak payah tunggu. Tapi ada keadaan yang ketika kejadian tak tahu lagi. Tapi lepas dia berhenti baru tahu.
Kerana apa tak tahu? Kerana masih lagi berjalan benda tu. Jadi ketika darah tu keluar, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, tahu ke dia nak berhenti? Sekarang ni kita tahu, kita ni dalam masjid ni kita tahu dia akan berhenti lepas 10 jam. Tu kita. Tu kita. Dia tu orang yang sedang mengalaminya. Ketika keluar sejam, nak jadi 10 jam kena jadi sejam dulu kan? Ke terus 10 jam boleh jadi? Mana boleh? Dia kena 1 minit, 1 saat dulu. Sebab kita hidup dalam masa. Okay? 1 minit, 2 minit, sejam. Ketika sejam tu, dia tahu tak nak berhenti 10 jam nanti? Tak tahu, kita yang tahu. Kita kat sini. Dia mana tahu? 2 jam, dia tahu ke nak berhenti? Dah keluar dah 2 jam. Dia tak tahu. 3 jam, dia tak tahu. 4 jam, dia tak tahu. 5 jam, masuk zuhur. Contoh. Dia tahu tak nak berhenti? Kalau dia tahu, dia kena sembahyang zuhur tu. Kalau dia boleh back to the future. Pergi masa depan, patah balik. Tapi dia tak boleh, dia tak tahu. Bila dia tak tahu, itu sebenarnya apa? Haid. Istilah yang dipanggil mani', iaitu penghalang ibadah. Jadi 5 jam, 6 jam. Kita je tahu, dia tak tahu. Sebab dia sedang mengalaminya. Kita tahu pun sebab kita bukan duduk kat masa tu. Kita cuma bagi contoh aja. Okay, 7 jam, 8 jam, 9 jam, 10 jam. Jam yang ke-11 berhenti. Baru tahu tak? Baru tahu. Baru tahu bila dapat tahu? Jam yang ke-11 baru dapat tahu. Maka sebenarnya darah yang 10 jam tu istihadah. Kena qada. Kena qada. Itu maksud istihadah wajib semayang ada 2 makna. Makna pertama, terus semayang ketika itu juga jika dia dapat pastikan itu istihadah. Yang kedua, tak semayang lagi, haram semayang lagi walaupun istihadah. Tapi wajib qada. Jadi 2 lah maksud istihadah. Wajib semayang segera. Maksud wajib semayang ketika istihadah ada 2 makna. Pertama, wajib semayang segera. Yang kedua, haram semayang segera. Nanti kena qada. Dua-dua dengan maksud wajib semayang. Cuma semayang qada dan semayang tunai. Okey. Nak lebih, masuk ke dalam simat. Tak lama lah, esok lusa. Okey. Bukan lah. Esok lusa tak ada. Esok lusa tempat lain. Nanti. Bila-bila nanti. Hari Sabtu bila? Hari Sabtu ni tak ada. Berumur 9 tahun. Okey. Masa keluar tu kurang 2 hari semalam. Okey. Dan seperti bahawa keluar darah dengan masa yang lebih daripada sebanyak-banyak haid, iaitu 15 hari 15 malam, 15 hari 15 hari 15 malam, seperti okey. Maknanya kalau lebih 15 hari 15 malam, sekali faham, hari ke-16 isyaddah. Sebab sebanyak-banyak haid 15 hari. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Kalau darah berterusan sampai hari ke-16, hari ke-16 tu apa? Isyaddah kan? Sebab sebanyak-banyak 15 hari. Salah juga kan? Tapi semua orang perempuan akan faham macam tu. Salah. Kadang-kadang hari ke-16 tu adalah haid juga. Okey, cuba tolong fikir. Tolong fikir. Haid sebanyak-banyak 15 hari. Mustahil haid 16 hari. Okey? Okey? Dia keluar darah. Sampai hari ke-16. Hari ke-16 tu haid juga. Macam mana nak jadi? Tak, macam mana nak jadi maksudnya? Macam mana? Kata sebanyak-banyak 15. Tapi darah keluar hari ke-16, 16 hari haid juga. Macam mana? 17 hari. Hari ke-17, hari ke-18, hari ke-19, hari ke-20. Geram tu. Hari ke-21 masih lagi haid. Haid? Berlawan dengan sebanyak-banyak haid 15 hari. Macam mana nak jadikan ia, nak merealisasikan. Nak jadikan hari ke-25 haid juga. Sedangkan jangan lawan kaedah besar sebanyak-banyak haid 15 hari. Jangan lawan kaedah tu. Kaedah tu mesti kena ada, iaitu sebanyak-banyak haid 15 hari. Tapi nak jadikan juga darah tu berterusan hari ke-25 haid juga. Payah nak fikir. Senang aja. Macam mana kira sebanyak-banyak haid 15 hari? Kira dekat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masuk 16 tu, maka lebih lah. Sebab kita kira hari pertama keluar. Maka hari ke-16 tu dah jadi lebih kan? Jadi macam mana nak jadi hari ke-16 tu haid? Janganlah kira hari pertama. Kiralah hari kedua tu hari pertama. Jika hari kedua tu haid hari pertama, hari kedua keluar darah, baru kira sehari. Hari pertama tu jangan kira. Kenapa jangan kira? Janganlah, nak bagi tahu je. Baru kira. Hari pertama jangan kira dulu. Kira hari kedua baru haid. Jadi hari ke-16 sebenarnya hari ke-15 baru. Jadi bolehlah jadi.
Kalau nak jadi hari ke-25, kiralah bermula hari yang ke-11. Hari ke-11 baru kira hari yang pertama. Memanglah kalau hari 11 baru kira hari pertama, hari ke-25 baru 15 hari. Memang boleh jadilah hari ke-25. Soalannya jadi timbul, kenapa pula boleh main pilih-pilih nak mula bila kan? Dah keluar haid kiralah. Itu yang kena mengaji. Itulah tamyiz panggil. Bab tu bab lain lah. Dah masuk teknikal terus. Masuk bab-bab tu saya stop terus. Jadi maknanya kadang-kadang keluar haid 25 hari, bermula kira haid adalah hari yang ke-20. Maknanya haidnya cuma 5 hari je. 20 sampai 25, 6 hari je. Sebab dikira pada hari ke-20. Cuma macam kenapa nak kira hari ke-20? Adalah cara dia kat yang dah ada. Cuma tak semestinya keluar hari pertama sampai hari ke-25 mesti kira hari pertama. Tidak. Kadang-kadang hari pertama, hari kedua, tiga, empat, lima tak kira lagi. Tak kira haid lagi. Habis kira apa? Isyadhah. Tak kira haid lagi. Hari ke-14 baru kira hari pertama haid. Kalau hari ke-14 baru kira hari pertama, panjang lagi lah haid dia. Ya. Sebab tu kadang-kadang tak semayang 30 hari. Kadang-kadang tak semayang 30 hari tu biasa. Kenapa tak semayang 30 hari? Haid. Tapi haid sebanyak-banyak 15 hari. Yang itu jangan lari. Itu mesti. Itu wajib lah tu. Cuma kenapa tak semayang 30 hari? Itu kena ngaji lah. Masuk kelas tu. Jadi maksudnya haid tak semestinya kira pada hari pertama. Kadang-kadang dikira pada hari ke-16, ke-15, ke-14. Baru kira satu. Tapi sementara dia nak tunggu hari ke-14. Baru nak kira satu. Dia tak boleh semayang juga. Hari pertama tak boleh semayang. Hari kedua tak boleh semayang. Hari ketiga tak boleh semayang. Hari ke-4, ke-5, 6, 7. Hari ke-14 baru kira satu. Kat situ. Tapi dia tak boleh semayang ni. Tapi isyadhah. Baru kira satu. Bila kira satu baru kat situ, itu baru haid dia yang sebenar. Yang tadi tu tak boleh. Tak boleh semayang. Bila tak boleh semayang, sedangkan dia bukan haid, dia isyadhah, wajib qada. Wajib qada kat situ aje. Cuma cara kenapa? Macam mana cara nak tentu hari ke-14 tu baru hari pertama? Itu yang kena masuk kelas. Macam mana nak kira hari ke-10 tu adalah hari yang pertama? Sepatutnya kira hari pertama lah hari pertama. Ni main tipu. Kalau macam tu syok tak payah semayang terus kalau keluar darah. Bila nak habis-habis baru kira hari pertama. Tak, ada cara dia nak kira dia. Ada cara. Istilah dia panggil tamyiz. Okey? Seperti keluar darah seperti keluar darah itu dahulu daripada sempurna sekurang-kurang tuhur. Iaitu 15 hari, tuhur tu suci. Iaitu 15 hari 15 malam. Maksudnya sekurang-kurang tuhur tu maksudnya sebelum dah sebut contoh ni awal-awal. Sebelum suci 15 hari dah keluar darah dah. Itu isyadhah. Settle. Sebab sekurang-kurang suci mesti 15 hari. Sekurang-kurang suci mesti 15 hari. Dia baru keluar 6 hari, baru keluar 10 hari. 10 hari baru suci. 6 hari keluar, 10 hari suci. Keluar balik confirm isyadhah. Sebab belum sekurang-kurang tuhur. Belum sekurang-kurang suci. Sebab sekurang-kurang suci 15 hari ataupun 360 jam kan dah sebut sebelum ni. Dan darah yang keluar lebih daripada masa sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari 60 malam. Okey. Yang ini pula beza sikit dengan tadi. Ini beza sikit dengan tadi. Iaitu nifas macam ni. Nifas sebanyak-banyak 60 hari. Hari ke-61 garanti nifas. Tu. Nifas garanti nifas. Hari ke-61 tu garanti nifas. Jika keluar darah berterusan, hari ke-61 tu garanti nifas. Garanti isyadhah. Allah, sasul tu nak kena berhenti lah tu. Keluar darah terus, hari ke-61 garanti isyadhah. Haid sebanyak-banyak 15 hari. Hari ke-16 belum tentu isyadhah. Kena kira dulu. Kan? Kena kira dulu hari ke-16. Sebab walaupun lebih daripada sebanyak-banyak, tapi nifas mudah aja. Nifas hari ke-61 jika keluar berterusan, hari ke-61 garanti isyadhah. Garanti. Okey? Cuma bab tu kena masuk dalam sikit lain kali masuk bab kalam muslimat. Atau 60 hari 60 malam tu maksudnya 1440 jam. Tu dia punya dobek lah. Kalau kira jam. Atau keluar berserta dengan sakit beranak. Ni saya sebut tadi. Kita ibanah sama, kita pun sama juga. Jika dia sakit beranak keluar darah. Sakit nak beranak keluar darah. Darah tu adalah isyadhah walaupun lama mana sekalipun. Ni, okey? Dan tiada berhubung keluar itu dengan haid yang dahulu daripada beranak. Maka dinamakan darah isyadhah. Macam mana pula yang ini? Dan tiada berhubung.
Kita ambil yang berhubung dulu. Dia tak sakit apa-apa. Keluar darah 2 hari. Maknanya dia due date dah sampai. Nak beranak dah sampai. Tapi tak sakit tak apa lagi. Kemudian keluar darah 2 hari. Bila keluar darah 2 hari tak sakit ni, maka dia adalah haid. Boleh ke haid ketika mengandung? Boleh. Okey. Kemudian 2 hari keluar darah, tak sakit apa-apa. Lepas tu, lepas 2 hari, hari ketiga sakit. Darah masih keluar. Sakit 2, 3, 4 jam, 5 jam, beranak. Jadi darah yang 2 hari tu adalah haid. Darah yang ketika sakit keluar tu adalah haid juga. Okey, hari ketiga tu darah yang keluar sama dengan anak, beserta dengan anak adalah haid juga. Ketika anak keluar ada darah sekali, haid juga. Sehabis je anak terkeluar, plup, nifas. Okey, berbeza dengan macam ni. Dia tak keluar apa-apa darah. Kemudian sakit nak beranak. Keluar darah. Itu adalah isyaddah. 2, 3 hari, 4 hari, 10 hari pun isyaddah. Janji ada sakit. Kemudian keluar anak. Dengan keluar anak tu darah isyaddah juga. Anak tu keluar, barulah nifas. Nampak beza? Darah isyaddah ataupun kalau nak istilah lain dia panggil darah tolak. Boleh juga. Tapi maksud isyaddah, ulang balik dia tak sakit, keluar darah. Lebih 24 jam. 2 hari lah kita ambil contoh. Maka darah haid. Walaupun mengandung, walaupun dah syarat. Kerana dia tak sakit, darah tu haid. Kemudian, darah masih lagi berterusan. Hari ketiga, sakit nak beranak. Sakit. Bila sakit, keluar darah juga. Darah tu adalah haid juga. Sebab dia bersambung dengan haid. Darah haid juga. Ketika anak keluar dan darah keluar sekali, kembar darah dia panggil, darah yang keluar sekali tu haid juga. Kenapa nak kita haid isyaddah ni? Nak cerita wajib sembahyang ataupun tak wajib lah. Mana wajib, haram sembahyang lah dia. Sebab 2 hari tu haram sembahyang sebab haid. Hari yang ketiga sakit nak beranak haram sembahyang juga, keluar darah. Ketika anak keluar pun haram sembahyang sebab haid. Anak tu hak sempurna keluar, anak, lepas tu nifas, haram sembahyang juga. Okey, sebab dia bersambung. Tu sebab bersambung tu. Dan tiada berhubung. Ini yang tiada berhubung. Yang saya cerita yang berhubung. Okey, yang tiada berhubung pula. Dia tak keluar darah langsung, ataupun dia keluar darah haid, lepas tu dia berhenti, tak sakit apa-apa, lepas tu keluar darah sakit. Jadi dia keluar darah haid 3 hari ketika mengandung, kemudian dah suci, mandi sembahyang, lepas tu selang 2-3 hari sakit nak beranak, keluar darah. Tak bersambung tu kan? Tak bersambung lah. Ataupun dia memang tak keluar darah, tiba-tiba sakit, keluar darah, namun tak bersambung juga. Okey, keluar darah. Bila keluar darah dalam keadaan sakit tu keluar darah, darah tu adalah isyaddah. Ataupun bahasa lain tolak. 2 hari, 3 hari walaupun. Kemudian keluar anak, dengan anak tu adalah haid juga. Jadi maksudnya disebut sini, darah isyaddah itu adalah darah keluar beserta dengan sakit beranak. Bukan beranak lagi, sakit nak beranak, keluar darah. Okey? Itu adalah isyaddah yang mana tiada berhubung keluar itu dengan haid. Dia tak berhubung dengan haid. Dia suci sebelum tu, tak ada haid. Yang dahulu, yang sebelum tu, daripada beranak tadi, maka dinamakan isyaddah. Jika berhubung, namanya haid. Dia dekat border, dekat sakit tu. Okey. Wah, dah kena berhenti dah ni. Dah kena berhenti, penat. Cuma mana stesen ya? Dah nak sampai stesen dah. Memang stesen pun cantik, habiskan terus. Okey, maka tiada menegahkan perempuan itu daripada suatu yang ditegahkan dia daripada ketika haid. Maksudnya isyaddah semua boleh. Okey? Semua yang tak boleh jadi boleh. Malah yang bukan boleh aja, malah kadang-kadang wajib. Kalau sembahyang fardu jadi wajib lah. Maksudnya ketika isyaddah yang ketika haid tak boleh jadi boleh. Samalah. Isyaddah tu hukum suci. Okey. Jadi daripada sembahyang. Jadi sembahyang fardu wajib sembahyang walaupun ada darah sebab isyaddah. Okey. Dan puasa, bulan Ramadan wajib puasa walaupun ada isyaddah. Cara nak sembahyang tu bab lain. Cara nak uruskan isyaddah tu cerita lain. Dan mengambil kesukaan oleh suaminya dah boleh dah. Istimtak pusat sampai lutut bersetubuh pun boleh walaupun ada darah. Sebab yang haram haid nifas. Isyaddah tak haram. Dengan barang yang antara pusat dan lutut boleh. Dan jika dengan wati, wati yang sebut sebelum ni kan, diamal wati, jangan nyanyi. Diamal wati tu apa? Bersetubuh wati tu. Jadi dengan wati. Dan jika pada ketika dirasa keluarnya sekalipun, memang keluarlah, dia rasa tak rasa maksudnya. Walaupun duduk keluar macam tu sekalipun, hanya darah sekalipun, tetap juga boleh.
boleh. Dari segi senang cerita, apa yang tak boleh semua boleh. Sebab yang tak boleh tu haid. Ni istiadah. Maka apabila menghendak semayang, perempuan yang mustahadah itu wajib atasnya ia membasuh akan farasnya. Memanglah dia panggil istinja daripada najisnya. Najis tu masuk darah-darah tu lah, wajib basuh. Sebab dia darah duk keluar ni. Nak semayang macam mana? Wajib basuh. Kemudian disumbat akan dia. Ini tertib Tak lalu tertib, tak sah semayang. Mazhab Syafi'i tertib. Mazhab lain tak tertib. Iaitu dia kena tertib. Iaitu pertama basuh atau istilah lain istinja. Lepas basuh, agak-agak keluar darah tak? Keluarlah nama istiadah. Kalau berhenti tu dah berhenti istiadah. Walaupun lepas dia basuh keluar, tetap juga kena basuh. Lepas dia basuh, satu saat keluar, wajib juga basuh. Okey, basuh. Walaupun lepas basuh tu terus keluar, tak kira. Lepas basuh, kemudian disumbatkan dia dengan seumpama kapas. Kemudian sumbat, wajib sumbat. Sumbat ni dobek dia. Tak apa, baca dulu. Maka jika tiada tak sumbat, memadai wajib diikatkan dia. Bukan ni. Koma kat mana tu, ya Rumi? Maka jika tiada koma. Mana ada koma tu? Mana ada koma? Koma buang. Rumi, tak ada. Pelik jadi kan. Maka jika tiada memadai wajib diikat. Tak kena tu. Dia macam ni tu. Maka jika tiada memadai. Ada tinggal ke? Ada jatuh ke apa ke? Jawi. Maka tiada. Jika tak ada. Oh, tak ada jika. Ada jika. Ada jika. Rumi ada jika. Potong. Apa pula jika ada tiba-tiba kat situ? Yang Jawi tak ada? Ada juga. Oh, ada yang tak ada, ada yang ada. Tak ada tu. Maka tiada. Kalau nak kata, kalau nak letak jika juga, maka jika tiada, macam mana ni? Maka jika tiada memadai. Bukan ni, tak kena ni, salah ni. Macam ni. Faham dulu, kemudian tengok ayat ni macam mana nak uruskan. Dengar dulu ni, kemudian baru cerita apa yang sesuai yang tadi. Okey. Wajib membasuh farasnya dan najisnya wajib basuh. Okey. Maka wajib diikatkan kemudian disumbat akan dia, wajib sumbat dengan seumpama kapas supaya darah tu tak keluar. Okey. Pertama hukum dia macam ni. Jika dia tak sumbat, maka tak sah semayang, tak memadai. Okey. Jika dia tak sumbat, maka tak memadai. Jadi macam mana nak buat ayat ni? Maksud tak boleh, kena sumbat. Jadi maka jika tiada sumbat, tak boleh. Kalau bahasa tiada sumbat, memadai wajib diikatkan. Maka jika koma tu problem, koma tu. Kalau tak ada koma langsung, maka jika tiada memadai. Maka tiada memadai. Macam mana tu? Susah ayat. Maksudnya nak bagi tahu kat sini, kalau dia tak sumbat, tak sah. Maka jika tiada memadai sumbat, wajib ikat gitu. Maka jika tiada memadai sumbat. Tidak, bukan. Dia macam ni. Dia wajib macam ni. Ni turutan dia. Dia wajib basuh, sumbat, ikat. Kemudian cawat. Cawat tu spender lah, maksud cawat. Itu turutan. Dia mesti basuh, sumbat, sempal, dia panggil sempal kan. Ikat, cawat. Itu dia turutan mesti. Jadi maksudnya kat sini macam ni tau. Maka jika tiada tu maksud, kalau dia tak sumbat, tak sah. Tak boleh. Dia kena sumbat. Kalau dia tak boleh sumbat, maksudnya atas sebab darurat, tak ada sebab-sebab sakit dan sebagainya, tak apa. Kalau sakit, tak khusyuk, kalau dia sumbat, darah tu keluar banyak sangat sampai macam nak meletup perut, contoh macam tu kan, maka darurat, maka baru tak payah sumbat. Tapi tertibnya wajib sumbat. Maka jika tiada dengan maksud, maka jika sumbat tu tak boleh, barulah boleh terus langkah tertib tu pergi dekat ikat saja. Macam mana nak buat ayat tu? Sebab dah Rumi dengan Jawi banyak sangat version. Maka dan tiada mengapa jika keluar dengan perca yang terbelah dua tepinya. Itu spender lah bahasa sekarang. Perca yang terbelah dua tepi tu macam mana? Kain, lepas tu ada macam ni, ada tali, masuk kau tu, ikat. Spender lah tu. Sekarang tak ada macam tu dah. Kan macam dulu tu kan. Okey, jadi macam mana nak buat tu, buat lah. Tak sempat nak fikir. Macam nak buat ayat tu, ada koma tu duduk kat mana ke apa ke. Dah penat lah sebenarnya.
Dah nak habis. Okey. Dan tiada mengapa jika keluar darah kemudian daripada itu. Lepas dia buat macam tu keluar darah, tak mengapa. Memang keluar darah pun dah nama istiadah kan. Okey. Ditegur okey, maka kemudian daripada kemudian daripada itu diteguhkan ikatannya. Diteguhkan maksud biar ketat-ketat. Jangan buat longgar-longgar, ketat-ketat semua. Maka kemudian daripada itu mengambil akan air sembahyang. Maka kemudian daripada itu termaksud mualat berturut-turut. Dia kena terus ambil air sembahyang. Dia tak boleh relax-relax. Jika dia relax-relax, jawab telefon, makan, dia kena basuh balik. Tu maksud tu. Maka kemudian daripada itu mengambil air sembahyang tu, maksudnya ada kat bawah tu. Air sembahyang pada waktunya dan sembahyang dengan bersegera. Samalah tu. Segera, maksud segera tu mualat. Dia basuh semua dia buat, darah dah keluar ni. Buat juga. Kemudian ambil wuduk dengan segera, tak boleh buat benda lain. Tak boleh buat benda lain. Dia kena ambil wuduk dengan segera dan dia terus kena sembahyang dengan segera. Tak boleh buat benda lain. Tak boleh. Lepas ambil sembahyang, makan dulu. Tak boleh. Bila dia makan dulu, dia kena basuh balik daripada awal. Walaupun lepas basuh tu keluar balik. Tak kira. Maksud kena terus satu-satu. Dia panggil mualat. Wajib bersegera. Di antara apa? Basuh, sumbat, cawat, sempal ikat macam itulah. Okey. Kemudian ambil wuduk, kemudian sembahyang. Dia kena segera. Dan syarat dia satu lagi adalah disebut di sini akan air sembahyang pada waktunya. Kena tunggu masuk waktu. Tak boleh kalau tak masuk waktu. Pada waktu tunggu masuk waktu. Jadi maksudnya orang isyadhah, perempuan isyadhah, dia kena tunggu. Masuk waktu dah azan dah, baru masuk bilik air baru buat. Kalau kata buat awal-awal lah mudah, tak boleh. Dia kena tunggu masuk waktu. Pada air sembahyang pada waktunya. Dan sembahyang dengan bersegera tak boleh ada kecuali dia jadi makmum, dia boleh tunggu kejap azan, tengah azan, dia boleh jawab azan. Dia boleh tunggu imam datang boleh. Tunggu qomat boleh. Semua tunggu tu boleh. Sebab tunggu yang ada kena-mengena dengan sembahyang. Kalau tunggu yang tak ada kena-mengena tak boleh. Jawab telefon, pergi makan nasi, pergi buat lipat kain, tak boleh. Walaupun seminit tak boleh. Dia kena segera. Yang boleh tunggu kejap berkaitan dengan sembahyang. Pakai baju. Tu kaitan dengan sembahyang, kan? Cari sejadah, cari kiblat dan sebagainya. Contohlah. Ataupun tunggu imam, boleh. Walaupun lambat sikit. Dan wajib mengulangkan segala yang tersebut itu bagi tiap-tiap fardu ain. Fardu ain sembahyang lah tu. Fardu ain tu masuk solat lah. Maksudnya wajib ulang. Itu sembahyang zuhur. Kemudian tak batal wuduk lagi. Asar wajib buka balik. Buka, basuh, semua balik. Awal daripada A to Z. Sebab setiap satu fardu sekali kena buat 4 perkara tadi. 4 tadi tu, basuh, istinja, basuh, sumbat, lepas tu cawat, itulah. Lepas tu ikat, bagi teguh tu, bagi ketat-ketat setiap kali nak sembahyang fardu. Sunat tak apa? Sunat boleh sembahyang. Tak tanpa buat. Sunat boleh. Fardu yang tak boleh. Walaupun dekat. Kalau maknanya jamak tak boleh. Jamak takdim tak boleh. Jamak takhir boleh. Sebab apa? Kenapa boleh jamak takhir boleh? Tak wajib mualat jamak takhir. Jamak takdim wajib mualat. Wajib terus-terus. Lepas sembahyang satu, terus sembahyang kedua kan? Takdim. Takhir, sembahyang satu, boleh relax-relax lagi nak sembahyang satu lagi. Itu kena dengan jebak lain pula. Boleh. Jadi bila dia jamak takdim, kemudian nak buat yang kedua, dia kena turun bawah basuh lebih kadar 2 rakaat solat sunat ringkas. Tu bab lain lah, panjang lah sangat bab tu nanti. Jadi jamak tak praktikal lah, jamak takdim. Jamak takhir tu tak ada masalah. Kalau dekat-dekat, dia bukan jamak, dia sembahyang pukul 4 suku, sembahyang zuhur. Lepas dia sembahyang tu, dalam 5 minit macam tu masuk asar. Kena buat juga. Walaupun dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan, kena buat balik A to Z. Bukan buat wuduk je, tidak, A to Z, basuh semua balik. Setiap satu fardu ain. Fardu ain maksud fardu dan qada fardu sama juga. Setiap tu sekali-sekali. Dan jikalau nazar sekalipun, sekali nazar kan fardu. Nazar kan fardu. Maka nazar pun sama juga. Nak buat 10 kali semayang. Jika aku gini 10 semayang aku nak buat. Solat sunat tapi dia nazar. Sebab solat wajib tak boleh nazar. Solat sunat, aku nak solat sunat ni nak jadikan dia wajib lah. Aku bernazar nak solat sunat duha 8 rakaat. 8 rakaat. 2. Dia nazar macam tu. Maka jadi wajib lah. Jadi berisyadhah. Solat 2. Lepas tu basuh buat balik. Solat 2 kan. Dan sebagainya. Terus lah.
Allah habis. Nak habiskan je, habis. Ini satu fasal pada menyatakan syarat. Ada lagi. Ingatkan dah habis. Kiblat pula. Kiblat, menghadap kiblat. Habislah kita. Sebab apa nak ngaji haid? Bolehlah masuk kuliah muslimat. Hari Sabtu ada, hari Ahad pun ada. Tengok live pun boleh. Datang dekat Kuantan pun boleh. Wallahu a'lam. Kita Sekejap. Memada sumbat wajib diikat kalau dibaca memadai, jadi tak kena domain. Betulkan kalau salah. Tak buatlah sendiri, saya tak larat lah Azim. Betulkanlah domain-domain yang tadi tu, yang kata tadi tu ada benda koma yang salah tadi tu kan. Betulkanlah. Daimul hadas bagi orang lelaki kena ikat juga ke Ustaz? Ya, kena ikat juga. Daimul hadas kalau dia sil-sil bau, dia kencing, sentiasa menitik air kencing dia. Jadi dia kena ikat, dia kena sumbat. Basuh dulu istinja, sumbat. Macam mana sumbat? Jangan sumbat, tak payah sumbat lah. Macam tu maksudnya, lompat sumbat. Dah ditanya. Jadi sumbat memang tak boleh. Atau automatik, dia panggil tampung, tampal lah kot. Ambil sesuatu yang dapat, cara kaedah orang lelaki ni, kaedah menyerap, bukan kaedah menakung. Itu ambil kapas, letak kat situ, kemudian baru ketatkan. Kalau ambil macam kondom contohnya pakai, walaupun air kencing tu tak keluar, tetap juga dia kaedah menakung, tak boleh, tak sah sembahyang dia. Ataupun kalau dalam kitab Sabila dia kata seperti menggantung umpama buluh. Dia menitik, digantung buluh, tak boleh. Walaupun tak keluar, dia menitik itu tak boleh. Dia kena kaedah dia menyerap. Jadi menyerap lah. Kain, tisu, letak kapas, masuk ketatkan, kena. Cuma boleh langkah sumbat. Sebab nak sumbat tu jam. Orang tanya, tak mau jawab, nak jawab hari Selasa, tanya hari Selasa. Kita tangguh dulu, kita sudah yang tasbih kafarah dan surat Allah subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.